laki-laki, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Dan selamanya mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Taala yang telah timpah dengan ayahnya. Termasuk di luar dan kawasan untuk bertemu dengan Allah pada pagi ini. Bagi kita majlis dan mati di atas kehadirannya pada Ustaz pada hari ini. Jadi dengan masa lagi saya ingin menyebut kepada membaca Ustaz untuk mengulangi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf kepimpinan Masjid Warisan Teluk Kemang, Tuan Penasihat, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, AJK Masjid serta tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya diberi keizinan oleh Allah SWT dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini. Padahal bukannya malam ini, pada malam sebelum tu, tetapi saya tidak dapat hadir kerana ada perkara yang tak dapat dielakkan. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi insya-Allah kita sama-sama diizinkan oleh Allah SWT pada malam ini untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya apabila kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan mempermudahkan jalan kita ke syurga insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i, yang di mana kita telah membincangkan berkenaan dengan bab mandi, hukum dan bahagiannya. Seperti mana yang kita telah belajar bahawa mandi ini dari sudut syarak mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Maknanya kalau kita nak mandi, apakah niat kita? Kalau niat kita untuk beribadah, maka kita akan dapat pahala. Kalau niat kita nak sembahyang Jumaat, kita nak mandi sunat Jumaat, kita dapat pahala sunat. Tetapi kalau kita nak sembahyang, kita nak mandi itu sebab kita nak mengangkat hadas besar, maka itu adalah mandi wajib. Jadi dengan niat yang tertentu ni menurut syarak ada dua sahaja, iaitu mandi wajib dan juga mandi sunat. Jadi insya-Allah kita akan belajar kedua-dua ni tu macam mana mandi wajib ni yang disyariatkan oleh Allah SWT berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada As-Sunnah, dan juga terdapat beberapa hikmah pensyariatannya. Seperti mendapat pahala. Contoh, kita nak sembahyang, kita dapat pahala. Kalau kita dalam keadaan hadas besar, kita nak mandi wajib pun kita dapat pahala. Yang kedua, ada menghasilkan kebersihan. Yang ketiga, menghasilkan kecergasan. Seperti mana yang kita telah belajar bahawa apabila kita mengeluarkan sesuatu dalam badan kita ini, badan kita terasa lemah. Jadi dengan hikmah pensyariatan mandi dapat mencergaskan badan kita balik, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan teruskan bahagian mandi. Mandi ini terbahagi kepada dua, iaitu mandi wajib dan mandi sunat. Ini dari sudut syarak tadi lah. Jadi
Apakah yang pertama? Iaitu mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang tidak sah ibadat tanpanya apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Jadi mandi wajib ini kalau nak sembahyang tak sah. Sebab apa? Sebab ada perkara-perkara yang menyebabkan diwajibkan mandi. Jadi apakah ia? Sebab-sebabnya dalam kitab ini sebut ada 4. Janabah, haid, bersalin dan mati. Tetapi kalau nak lebih luas, lebih terperinci, sebenarnya ada 6. 3 untuk lelaki, 6 untuk perempuan. Apakah ia? Jadi yang pertama untuk lelaki adalah apabila ia mengeluarkan air mani. Yang kedua, apabila dia berjima dengan isterinya atau isteri berjima dengan suaminya. Yang ketiga adalah mati. Ini untuk lelaki dan perempuan. Maknanya kalau orang itu mati, orang Islam itu mati, kita sebagai orang yang berdekatan dengan itu menjadi fardu kifayah ke atas kita untuk menguruskan mayat itu dengan memandikannya. Itu disebabkan mandi itu wajib. Melainkan kalau orang itu mati disebabkan syahid, bahkan diharamkan untuk mandi ke atas jenazah yang syahid tersebut. Tetapi kalau orang itu bukan yang mati syahid, jadi dia kena dimandikan, dia diwajibkan mandi. Manakala tambahan kepada perempuan adalah ialah haid, wiladah iaitu bersalin. Yang ketiga adalah nifas. Keluar haid, keluar nifas, wiladah itu diwajibkan ke atas perempuan, iaitu tambahan 3 lagi. Maknanya 3 untuk lelaki, 6 untuk perempuan. Tapi dalam kitab ini mengatakan janabah, haid, bersalin dan mati. Tetapi janabah ini terbahagi kepada 2. Jadi kita insya-Allah kita akan pergi pula kepada janabah. Makna janabah ialah jauh. Ini makna asalnya. Makna asalnya jauh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fabasurat bihi an junub. Maksudnya maka pergilah ia lalu dilihatnya dari jauh. Surah Al-Qasas ayat 11. Maknanya junub. Junub itu kalau kita tengok dari sudut bahasa dia, dari segi istilah yang digunakan oleh orang Arab, junub ini bermaksud jauh. Jadi ayat ini menceritakan berkenaan dengan seseorang perempuan, dia melihat Nabi Musa dari jauh. Ini dari segi perkataan. Perkataan dari segi bahasa tu junub itu bermaksud jauh. Jadi apakah janabah ini? Janabah ini bermaksud air mani yang terpancut atau berlakunya persetubuhan. Ini 2. Maknanya air mani yang terpancut atau berlakunya persetubuhan. Dia termasuklah lelaki ataupun perempuan. Oleh itu, orang yang junub ialah orang yang tidak suci disebabkan keluar air mani ataupun persetubuhan. Ia dinamakan junub kerana orang yang berjanabah menjauhkan diri daripada mendirikan solat selama dia berkeadaan sedemikian. Maknanya kalau dia dalam keadaan berjunub, dia dikendaki berjauh daripada melakukan sebarang ibadah. Nak baca Quran tak boleh, nak sentuh Quran apatah lagi, nak sembahyang pun tak boleh, nak masuk masjid pun tak boleh. Nanti kita akan bincangkan. Jadi sebab itulah orang yang janabah ini dia jauh daripada melakukan sebarang ibadat. Jadi kalau kita tengok dalam sebahagian daripada ulama, dia mengatakan bahawa pengertian orang yang berjunub yang paling hampir dengan istilah fiqh ialah orang yang jauh daripada ibadah. Para malaikat menjauhi orang yang berjunub ni. Jadi yang kedua adalah selain janabah ini bermaksud jauh daripada melakukan ibadat. Yang kedua adalah ulama mengatakan para malaikat pun jauh daripada orang yang dalam keadaan berjunub ini dan tidak menghampirinya, sebagaimana sabit di dalam hadis riwayat Abu Daud. Ia mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan manusia yang tidak dihampiri oleh malaikat, iaitu mayat orang kafir. Mayat orang kafir, malaikat tak datang, tak mendekatinya. Orang yang memakai bau-bauan dan juga orang yang berjunub kecuali jika dia sudah berwudu. Ini adalah 3 golongan yang di mana dalam hadis ini menceritakan bahawa malaikat ini tak datang, tak mendekatinya. Jadi
Ini bukannya ketiga-tiganya sahaja, tetapi ada yang lain. Contohnya dekat rumah ada patung, ada apa, langsir yang macam ada rupa orang, ada rupa binatang, ada yang bela anjing dekat luar, ada anjing. Jadi menyebabkan perkara-perkara itu menyebabkan berlakunya malaikat tak masuk. Jadi malaikat apa yang tak masuk ni? Adakah malaikat maut? Sebenarnya malaikat rahmat. Maknanya kalau orang yang dalam keadaan berjunub ini, jika dia tidak berwuduk selepas dia berjunub, maka malaikat tidak mendekatinya. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Maknanya dia tidak akan dekati orang yang berjunub ini sehinggalah orang itu berwuduk. Contohnya selepas dia berjima' dengan isteri dia, kemudian dia nak tidur. Tetapi kalau dia tidak mengambil wuduk sebelum tidur, malaikat tak akan dekati dia sepanjang dia tidur. Jadi kalau nak berjima', dia kena kalau nak tidur, sebelum tu kena berwuduk. Dan juga apa-apa perkara sekalipun, kalau nak selepas berjunub, dia kena berwuduk. Kalau tak, hukumnya adalah makruh. Hukum makruh kalau seseorang itu selepas dia berjunub, dia tidak mengambil wuduk. Kalau dia nak tidur, dia kena berwuduk. Kalau dia nak makan, dia kena berwuduk. Nak minum, kena berwuduk. Kenapa lagi? Kalau dia ada 2 orang isteri, pertama jima' isteri pertama dah selesai, nak jima' isteri yang kedua pula. Jadi yang nak kedua tu, sebelum nak mulakan yang kedua tu, kena berwuduk. Kalau yang pertama tu ada isteri seorang je, nak buat cycle round, sebelum nak cycle round tu, kena berwuduk. Kalau tak, hukumnya makruh. Itu maksudnya nak melakukan apa-apa perkara sekalipun, sebelum nak melakukan, kena berwuduk. Sebab kalau tak, hukumnya adalah makruh. Kena tu bukan yang masuk wajib, itu sunat. Kalau tak buat pun tak apa, tak dosa. Tetapi malaikat tak dekat lah berdasarkan kepada hadis ini. Jadi dari sudut syarak, junub digunakan untuk keluar air mani, pertemuan antara 2 khitan dan lain-lain. Juga digunakan untuk situasi orang yang melakukan persetubuhan tanpa mengira sama ada keluar air mani ataupun tidak. Junub juga berlaku tanpa melalui persetubuhan, macam mimpi ataupun melakukan onani. Itu masuk janabah. Janabah ini terbahagi kepada 2, iaitu sebab janabah. Janabah ini disebabkan oleh 2 perkara. Ni kena faham betul-betul ni. Yang pertama sekali, ia adalah keluar air mani. Keluar air mani sama ada di kalangan lelaki ataupun perempuan. Kadang-kadang kalau kita fikir perempuan ada ke keluar air mani? Sedangkan pada zaman Rasulullah SAW, perempuan sendiri pun tak tahu dia ada air mani ke tidak. Sayyidina Aisyah ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ada ke air mani ni untuk perempuan? Jawab Rasulullah, ada. Jawapan dia ada. Mana perempuan ni ada, tetapi dia jarang berlaku. Kadang-kadang ada, benda tu ada. Kalau dia mimpi, dia keluar air mani tu, mana tu air mani lah tu. Dia kena mandi wajib. Jadi lelaki yang perempuan sama sahaja, apabila keluar air mani, dia dihalang untuk sembahyang kerana dia dalam keadaan hadas besar. Jadi dengan apa-apa sebab sekalipun, sama ada dengan bermimpi, contoh lelaki tu mimpi, mimpi basah, bangun-bangun tengok basah, jadi dia kena mandi wajib. Akan tetapi kalau dia bermimpi dengan perkara macam tu, tengok-tengok bangun tak ada apa-apa pun, kena mandi wajib tak? Tak. Kerana apa? Kerana asbab perlu mandi wajib itu ialah keluar air mani, bukannya sebab bermimpi. Macam bercumbuan, cumbuan itu kena mandi wajib tak? Tak. Kalau keluar air mani baru wajib mandi. Melihat seseorang dengan berahi ataupun berhayal, ini sama ada macam-macam perkara. Dengan tangan sekalipun, kalau keluar air mani, kena wajib mandi. Apa-apa yang menyebabkan mengeluarkan air mani, diwajibkan untuk mandi. Jadi macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak membezakan antara air mani, air wadi, air mazi? Macam mana kita nak membezakan dia tu? Jadi air mani ini, Imam Nawawi mengatakan air mani yang normal ataupun air mani yang sihat ini kebiasaannya adalah air warna yang berwarna putih, seperti telur ayam, keluar secara memancut kuat. Mana dia memancut kuat? Ini macam ciri-ciri air mani. Pertama, dia warna putih seperti telur ayam. Yang kedua, dia adalah memancut dengan kuat. Yang ketiga, keluar bersama syahwat.
Dia berkeluar bersama syahwat. Yang keempat, terasa nikmat ketika keluar dan menyebabkan lemah anggota badan selepas keluar benda Allah tu. Dan juga bau dia tu seperti mayang kurma. Mayang kurma hampir sama dengan bau adunan tepung ketika masih basah, dan baunya seperti telur ayam jika air mani itu telah kering. Ini macam ada bau lah maksudnya. Macam dah biasa kan, macam ada pengalaman, semua ada pengalaman. Itulah bau air mani. Macam itulah bau mayang kurma. Kalau ada basah, macam ni bau dia. Kalau ada kering, macam ni bau dia. Jadi itu adalah air mani yang normal, air mani yang sihat. Tapi dalam satu masa, kadang-kadang air mani ni ada yang tak sihat, ada yang tak normal. Jadi jika ketiga-tiga atau salah satu daripada sifat ini ada, maka ia adalah air mani. Yang pertama sekali, ia keluar dengan sebab nafsu syahwat dan menyebabkan badan letih setelah keluar. Ini sifat ciri yang pertama. Kalau ciri ini pertama, ia keluar dengan sebab syahwat dan menyebabkan badan letih setelah keluar, walaupun air mani itu bukan berwarna putih, walaupun keluar air mani itu darah sekalipun, dia tetap air mani. Kerana apa? Dia keluar dengan nafsu syahwat dan menyebabkan badan itu letih. Walaupun dalam keadaan air mani itu darah, ataupun keluar 1-2 titik je air mani tu, nampak macam air lain ni, tapi disebabkan keluar dengan nafsu syahwat, maka itu adalah air mani. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah bau seperti mayang kurma. Maknanya kalau kita bau tu, tempat dia, macam itulah air mani. Yang ketiga adalah keluar bertahap-tahap. Maknanya keluar bertahap-tahap, itu adalah air mani. Dapat beza kan? Mana itu adalah ciri air mani. Manakala ciri air mazi ini, air mazi adalah cecair berwarna putih jernih melekit. Ada putih jernih, dia melekit. Macam air mani dia pekat, tetapi air mazi ini dalam melekit. Kalau kita buat macam ni, kita pegang kat tangan kita, dia macam dia melekit-lekit. Dan keluar di saat timbul syahwat dan juga tanpa syahwat. Maknanya apabila kita nak keluar tu, sebelum climax tu, contoh kita melakukan persetubuhan, sebelum climax tu keluar air, itu bukan air mani lagi, itu adalah air mazi. Sebab berlakunya keluarnya sebelum climax, keluar sebelum nafsu syahwat. Keluarnya tidak dengan cara memancut dan tidak diikuti dengan rasa letih. Ini diterangkan dalam kitab. Kadang-kadang seseorang tidak merasai mazinya keluar sebagaimana dia merasai maninya keluar. Kadang kita tak perasan tu air mazi ni keluar. Dia keluar sikit, kadang-kadang kita tak rasa, tapi dia ada. Kita tengok dekat seluar, dia dah rasa melekit-lekit. Itu air mazi lah tu. Jadi mazi lelaki dan wanita sama sahaja dan tidak ada beza. Lelaki ke perempuan ke sama. Malah mazi akan keluar daripada alat kelamin seseorang wanita apabila timbul syahwat pada dirinya. Maknanya lelaki dengan perempuan, kalau air itu adalah air jernih yang likat, yang macam dia melekit, jadi itu adalah air mazi. Itu adalah air mazi dikeluarkan di saat sebelum climax. Maknanya kalau keluar tu, sebelum keluar tu berlaku nafsu syahwat, itu adalah air mazi. Yang kedua adalah air wadi. Air wadi ni apa maksudnya? Ialah cecair berwarna putih telur tebal. Maknanya dia macam air mani. Dia ketulan macam ada telur ayam tu kan. Tapi membezakannya adalah dia tidak ada bau. Macam air mani dia ada macam bau mayang kurma. Tetapi air wadi ni dia sama bentuk dia, sama warna putih macam telur ayam, tetapi dia tidak ada bau. Dia tidak ada bau. Biasanya keluar selepas membuang air kecil atau ketika memikul benda yang berat. Itu adalah air wadi. Lepas buang air kecil, kalau tuan-tuan perasan, kalau dia lepas buang air kecil, kebiasaannya, biasalah jarang-jarang berlaku, keluar sedikit, nampak macam air mani, warna putih, tapi dia tak ada waduk, tak ada bau. Itu adalah air wadi. Dan seperti mengangkat benda berat. Contoh kita main gym kan, kita angkat berat, tolong ke masjid ke apa, angkat berat, tiba-tiba macam keluar, ingat kencing apa kan, tengok air mani ke apa, itu adalah air wadi. Kena bau dulu lah. Kalau tak ada bau, itu adalah air wadi. Biasanya juga keluar dalam bentuk 1 atau 2 titik sahaja. Para ulama' ijma' tidak wajib mandi junub kerana keluar air mazi dan juga wadi.
Maknanya air mazi dengan air wadi dia tidak diwajibkan mandi. Yang diwajibkan mandi adalah air mani sahaja. Akan tetapi air mani ini sifat dia adalah suci. Maknanya kalau kena kat seluar air mani tu, seluar itu boleh bawa sembahyang. Kerana apa? Kerana air mani itu suci. Sedangkan kalau air mazi ataupun air wadi, kalau kena kat seluar, dia adalah najis. Maksudnya kalau kena kat seluar, dia tak boleh seluar itu bawa sembahyang, melainkan setelah disucikan dengan air mutlak. Maknanya kalau kita angkat berat kan, kemar-kemar masjid, masuk waktu zuhur pula, angkat berat, time tu kita rasa macam keluar air kan. Jadi kita tengok, ini boleh ni sikit ni, kita sembahyang. Sah tak sembahyang tu? Tak sah. Walaupun kita nak sembahyang ni kan, kadang kita tengok, kerana apa? Kerana nak sembahyang, syarat sah dia adalah suci pakaian daripada sebarang najis. Air wadi dengan air mazi dia adalah najis. Kalau dia angkat benda berat, nak sembahyang ni, angkat benda berat, keluar sikit, dia tak boleh sembahyang, melainkan kena bersihkan dulu. Jadi kita telah belajar macam nak bersihkan. Masuklah tandas tu, ada kat suara dalam kan, basuhlah sikit kat suara dalam tu, sampai hilang benda tu, dah lah boleh dah sembahyang. Dia tak adalah sampai nak kena masuk mesin basuh ke apa ke, sampai susah, tak payah. Dia orang senang mengalirkan air sampai hilang benda tu, dah cukup dengan air mutlak. Jadi itu cara nak bersihkan air mazi dengan air wadi ni. Jadi dalam beberapa permasalahan, contohnya kalau bangun seseorang itu dia tidur katil, dia bangun, tengok keluar air mani, ada air mani kat katil tu. Jadi kalau dia seorang sahaja, maka dia wajib mandi. Akan tetapi Imam Nawawi mengatakan, jika seseorang itu kalau dia tidur di atas tilam, dia tengok dekat tilam dia tu ada air mani, tetapi bukan dia seorang sahaja yang tidur. Ada kawan dia tidur sekali, satu katil yang sudah akil balik. Kalau budak-budak tahulah dia kan. Tetapi kalau dua-dua sama, dah sudah akil balik, dah macam bayi-bayi kita ni, keluar air mani. Tengok katil tu keluar air mani. Padahal aku malam tadi tak ada mimpi pun. Kawan dia sebelah pun cakap, aku pun tak ada mimpi. Jadi macam mana cara dia ni? Jadi Imam Nawawi mengatakan, tidak wajib mandi ke atasnya. Walaupun kedua-dua itu tak wajib mandi, kerana kemungkinan mani yang keluar itu adalah mani yang seorang lagi tu. Jadi seorang lagi itu pun tidak wajib mandi, kerana kemungkinan mani tersebut datang dari yang pertama. Jadi kedua ni tak wajib mandi. Selain daripada itu, setiap orang darinya tidak boleh menunaikan solat di belakang yang satu lagi. Maknanya tak boleh diimam. Begitulah sebaliknya sebelum dia mandi. Jadi walau bagaimanapun disunatkan kedua-duanya mandi. Kat sini dia tak wajib mandi, tapi hukum dekat sini sunat. Kerana apa? Kerana tak tahu siapa yang keluar ni. Tapi tengok dekat tilam ada air mani. Dia tidur sebelah member dia tu tak tahulah apa kan. Tengok dia keluar air mani. Jadi macam mana nak menyelesaikan masalah tu? Dua-dua tak payah mandi. Kerana apa? Kemungkinan daripada dia, kemungkinan daripada kita. Jadi nak selesaikan, tapi disunatkan untuk kita mandi. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua yang selalu berlaku, macam mana kalau seseorang itu tak yakin, ini air mani ke air mazi ni? Dia tak yakin. Jadi macam mana nak selesaikan masalah ini? Menurut Syekh Taqiyuddin Al-Husaini, dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, dia mengatakan, kalau seseorang ragu-ragu tentang kesan lembapan yang terdapat pada pakaiannya, ataupun pada katilnya, ataupun bagi tempat mana-mana sekalipun, adakah air mani ataupun air mazi, jadi boleh memilih mana yang dia lebih yakin. Mana kalau dia lebih yakin dan memilih hukum berasaskan kepada apa yang lebih diyakininya itu. Jadi kalau kita tengok air mani ni, kalau terdapat ciri-ciri macam air mani yang saya sebutkan tadi, jadi kalau kita yakin itu adalah air mani, jadi kita wajib mandi wajib. Tetapi kalau kita tengok, ini macam air mazi, ini macam ada kelekip ni, tapi dia macam ragu-ragu, tapi dia lebih yakin kepada air mazi, jadi dia tak perlu mandi wajib, tetapi dia perlu membasuh pakaian itu. Jadi dia tengok tahap keyakinan tu. Kalau dia keliru antara air mazi ataupun air mani, dia tengok mana yang lebih yakin.
Tengok pakaian dia tu, dia tengok seluar dia tu, ini macam ada telur putih, macam ada bau air mani. Jadi kita yakin lebih pada air mani, kat situ kita wajib mandi. Tapi kalau kita yakin kepada air mazi, tak ada bau tapi melekit-lekit, tapi kita ragu-ragu lagi, tapi kita lebih yakin pada tu, jadi kita tak wajib mandi. Kita cuma just bersihkan anggota tubuh badan kita, pakaian kita, dan juga mengambil wuduk, baru boleh sembahyang. Jadi faham? Ini ada beberapa permasalahan berkenaan dengan keluar air mani ini. Jadi apakah dalilnya? Dalilnya daripada hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq, fahal 'ala al-mar'ah min ghuslin idha ihtalamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma'. Maksudnya Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak malu kepada perkara yang benar. Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi bersetubuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, sekiranya dia bermimpi hingga keluar air mani. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya kalau dia bermimpi tak keluar air mani, tak payahlah mandi. Jadi Rasulullah SAW dia menjawab ringkas sahaja, ya, sekiranya keluar air mani. Tidak, sekiranya tidak keluar air mani. Itu maksud dia berlawanan. Hadis seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yajidul balal wa la yadhkuru ihtilaman faqala yaghtasilu, wa 'anil rajul yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balal faqala la ghusla 'alayhi. Faqalat Ummu Sulaim, al-mar'ah tara dhalika 'alayha ghuslun? Qala na'am, an-nisa syaqa'iq ar-rijal. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang seseorang lelaki yang mendapati dirinya basah, tetapi dia tidak ingat mimpinya. Jadi dia mimpi ke tak mimpi ni, tapi dia tengok bangun-bangun dah basah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia hendaklah mandi. Jadi asbab dekat sini keluar air mani, tetapi kalau sebelum tu berlaku apa-apa perkara, itu bukan sebabnya. Sebabnya adalah keluar air mani. Jadi baginda juga ditanya tentang seorang lelaki yang bermimpi tetapi mendapati dirinya tidak basah. Baginda menjawab, dia tidak wajib mandi. Jadi kemudian Ummu Sulaim pula bertanya, jika perempuan bermimpi demikian, adakah dia wajib mandi? Jadi Rasulullah SAW menjawab, ya, kerana perempuan adalah pasangan kepada lelaki. Riwayat Abu Daud. Maknanya lelaki dengan perempuan apabila keluar air mani, dia hendaklah mandi wajib. Maksud pasangan kepada lelaki ialah kejadian dan tabiat perempuan adalah setara dengan lelaki. Ini seolah-olah mereka sebahagian daripada lelaki. Kan Hawa kan daripada Nabi Adam. Jadi dia adalah pasangan kepada lelaki. Jadi kedua-duanya sama hukum dia. Kalau keluar air mani, lakinya perempuan, kedua-duanya wajib mandi. Itu yang pertama, iaitu mengeluarkan air mani, dia hendaklah mandi wajib. Jadi yang pertama ni ada sebarang pertanyaan. Tak ada macam ada permasalahan ke. Sebab air mani ni dia tak jarang dengan kita, dia rapat dengan kita. Kadang banyak berlaku permasalahan. Jadi macam mana kalau ada macam ada apa-apa pertanyaan ke, boleh tanya. Tak ada ya? Kalau tak ada, kita pergi kepada yang kedua. Pertama adalah keluar air mani. Yang kedua, jima' walaupun tidak keluar air mani. Dia bersetubuh dengan isteri dia, tapi tak keluar air mani. Dia wajib tak ada mandi? Wajib. Jadi tahap mana yang wajib mandi tu? Tahap mana yang wajib mandi tu? Jadi jika seseorang lelaki itu dia hendak bersetubuh dengan isteri dia, dia masuk, tapi tahap mana yang dia masuk tu sehingga menyebabkan dia perlu mandi wajib. Jadi ulama mengatakan memasukkan hasyafah. Hasyafah ini adalah kepala zakar. Kan kita ada kepala zakar, kita ada batang, kita ada zakar dia. Kepala tu ada. Kalau masuk keseluruhan kepala tu, dekat situ dikira sebagai jima'.
Jadi diwajibkan mandi. Contohnya macam kita nak bermain, nak berjimat dengan isteri kita, kita main masuk separuh je, syafah je, kepada zakar saja. Lepas tu kita bangun, kita pergi sembahyang. Tak boleh, tak sah. Kerana apa? Kerana telah masuk keseluruhan kepada zakar tu. Tapi kalau masuk separuh kepada zakar je, tak perlu dah. Dia tak sampai tahap sampai habis kepada zakar lagi. Kalau separuh, dia tak wajib mandi lagi. Tapi kalau masuk lebih daripada kepala tu, dia wajib mandi. Tak ada? Kalau tak ada kepala, anggaplah macam ada. Buat macam jangkaan. Macam kalau kepala zakar selalu berapa? 3 cm. Jadi kalau orang masuk 3 cm tu, dia kena wajib mandi. Kalau yang tak ada siapa, tak ada kepala lah. Asalnya semua ada. Mana ada hilang kepala sunat? Dia potong kulit tepi tu je. Ya ke? Dia budak lagi. Mana ada kahwin? Dah besar elok lah tu. Tapi kalau dia tak ada kepala zakar tu, dia kena buat andaian. Kalau macam 3 cm kepala zakar dah tu, contoh 3 cm besar ni, jadi kalau dah masuk lebih daripada tu, walaupun dia tak ada kepala zakar, dia wajib mandi. Tu isu dia. Dan itu adalah maksud jima'. Dan juga jima' ini dia berlaku ketika berlakunya dua khitan, dua kemaluan. Maknanya kalau seorang guna tangan, seorang guna kemaluan, tangan pegang kemaluan, tak diwajibkan mandi ketika itu. Dia apabila berlakunya dua kemaluan. Dan juga dua kemaluan ini tak semestinya laki perempuan sahaja. Laki dengan laki, kalau masuk daripada lubang belakang, wajib mandi. Macam liwat lah ni. Liwat, orang yang liwat dan diliwat, dia kena wajib mandi wajib. Jadi kalau perempuan dimasuki zakat oleh binatang contohnya, kadang macam-macam perangai orang zaman sekarang ni kan. Jadi perempuan itu wajib mandi. Kalau lelaki itu masuk ke dalam binatang punya dubur tu, dia kena wajib mandi. Jadi macam-macam, apa-apa yang bertemu dengan dua kemaluan, tak kisahlah binatang ke, manusia ke, kambing ke, biawak ke, dia masuk dalam tu, jadi dia kena wajibkan mandi. Dia diwajibkan mandi. Itu adalah berkenaan dengan orang yang berjima' walaupun tidak keluar air mani. Dan juga kalau seseorang itu contohnya macam zaman dulu kan, macam nak cari minyak pengasih kan, dia kena cari mayat perempuan kan. Tapi saya pernah tengok cerita Esro Asis tu contoh. Esro Asis tu, dia gali kubur, dia tengok perempuan tu baru lepas ke bumi kan. Dia tengok perempuan tu lawa pula, dia bersetubuh dengan perempuan tu. Jadi benda macam ni, laki itu pun kena diwajibkan mandi. Tetapi adakah jenazah itu diwajibkan mandi? Tak perlu. Kerana apa? Kerana jenazah ini dah terangkat beban dia. Dia dah terangkat taklif dia. Dia bukan yang mukallaf lagi. Jadi yang diwajibkan mandi adalah lelaki itu. Walaupun kat jenazah itu perlu untuk tak payah dimandikan lagi. Yang wajib mandi adalah lelaki sahaja. Jadi wajib mandi jika jima' walaupun tidak keluar air mani. Tetapi jika bermimpi bersetubuh tetapi tidak keluar air mani pun, tidak wajib mandi. Dan juga wajib mandi. Wajib mandi jika seseorang itu memakai pembalut. Macam kondom lah maksudnya. Kondom tu kalau masuk kemaluan perempuan, wajib mandi walaupun tidak bertemu pun dua khitan tu. Tetapi disebabkan ada pembalut tu, dia juga diwajibkan untuk mandi. Jadi apakah dalilnya? Dalilnya adalah berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba 'alaihi al-ghusl." Wa fi riwayat Muslim wa in lam yunzil. Maksudnya apabila dia berada di antara kedua-dua peha dan betis perempuan, kemudian menyetubuhinya, maka dia wajib mandi. Dalam riwayat Muslim menyatakan walaupun tidak keluar air mani. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa apabila dia bersetubuh dengan isteri dia, tidak keluar air mani pun, tapi dia bersetubuh, jadi dia wajib mandi wajib. Jadi hadis seterusnya ialah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa massal khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl." Maksudnya, dan apabila bertemu alat kelamin lelaki dan juga alat kelamin perempuan itu bersetubuh,
mereka berdua wajib mandi. Ini riwayat Muslim. Dalam hadis ini pasangan lelaki dan perempuan wajib mandi kerana kedua-duanya berkongsi sebab yang mewajibkan mandi. Jadi itu adalah berkenaan dengan orang yang mengeluarkan air mani, berjima' dengan isteri ataupun dengan siapa sekalipun. Tapi kalau walaupun dia tidak keluar air mani, dia perlulah mandi wajib. Jadi dalam beberapa permasalahan, contohnya wanita tu setelah disetubuhi, lepas dia setubuhi berjima' tu, dia terus mandi wajib. Lepas dah mandi wajib, dah selesai mandi wajib tu, dia kena, dia tengok lepas selesai ni mandi wajib tu, dia tengok keluar lagi air mani tu. Jadi adakah dia wajib mandi wajib lagi sekali? Jadi dekat sini dia kena tengok dekat perempuan itu sendiri. Kalau perempuan itu ketika bersama dengan suami dia dalam keadaan yang sudah tua, ataupun dia ketika bersama dengan suami dia tu, dia tidak rasa bersyahwat dengan suami dia tu, macam terpaksa lah, suami dia paksa dia main kan, tapi dia keluar air mani. Tapi selepas mandi tu, dia keluar balik air mani dekat kemaluan perempuan tu. Jadi dekat sini dia kena tengok apa situasi perempuan tu. Kalau perempuan itu dia tidak rasa syahwat, ataupun dia dalam keadaan berjima' itu tidak lama, jadi dia tidak wajib mandi. Kerana apa? Kerana kemungkinan yang keluar air mani itu adalah air mani kepunyaan suami dia tu. Tetapi kalau perempuan itu dia rasa nafsu syahwat dia ada, kalau kalau berjima' itu lama, kemungkinan perempuan itu adalah air mani dia. Jadi dekat situ dia wajib mandi lagi sekali. Itu permasalahan dia lah. Jadi ada beberapa pertanyaan berkenaan dengan janabah ini. Macam ada perkongsian ke, ada beberapa masalahan ke? Tak ada. Okey lah, semua faham lah ni. Semua jelas lah ya. Macam ada benda nak kongsi ke, sebab saya belum kahwin lagi, saya tak rasa lagi benda-benda macam ni. Jadi saya cuma ajar apa yang saya belajar. Apa yang saya belajar saya sampaikan lah, walaupun saya tak ada pengalaman lagi. Jadi insyaAllah kalau tak ada pertanyaan, pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar perkara yang diharamkan ketika janabah. Jadi cukup sekadar ini sahaja. Kalau tak ada sebarang pertanyaan, yang baik itu daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf anda terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.